Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih yang dapat masuk kelas cikgu pada hari ini. Jadi kita akan sambung perbincangan kita untuk kertas satu antara contoh-contoh kertas satu. Okey, soalan-soalan dalam kertas satu. Hello cikgu, salam. Hai Nimata. Salam sejahtera. Dah makan belum? Sudah. Okey, good. Okey, macam biasa, siapa yang dah masuk boleh terus buat soalan ni. Dah dapat jawapan boleh terus bagi jawapan dekat komen. Okey, laju jawab ni. Sebab soalan tak susah kan, direct je. Okey, so bolehlah kita mula. Jadi ini sebenarnya kertas sambungan daripada yang minggu lepas. Minggu lepas tu cikgu ambil soalan yang bawah-bawah. Okey, tapi ni soalan kita start daripada soalan nombor 1. Okey, dan tujuan cikgu buat kertas satu ni supaya awak boleh bersedia ataupun sentiasa bersedia dengan bentuk-bentuk soalan yang mungkin keluar untuk kertas satu. Dia boleh terdiri daripada semua tajuk daripada form 1 sampai form 5. Okey, jadi semua tajuk tu awak kena kuasai lah. Tetapi dia tak semua tajuk tu dia akan keluar kertas 2 kan. Cumanya kita tak dapat untuk yang ke SSM ni, cikgu sendiri pun tak pasti topik-topik mana yang akan keluar kertas 1, topik mana keluar kertas 2. Jadi suka tak suka memang kita kena kuasai semua tajuk daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Sebab tu daripada sekarang sebenarnya kita dah boleh buat latihan soalan-soalan terutama soalan kertas 1. Sebab kalau kertas 2 nanti insya-Allah kita akan fokus masa bersemuka lah. Untuk kertas 1 ni kalau yang pelajar-pelajar cemerlang mungkin dia tak ada masalah lah. Ni mungkin pada pelajar-pelajar yang sederhana, pelajar-pelajar yang lemah. Kertas 1 ni dia banyak, bukan dia tak tahu buat tapi banyak topik yang dia dah lupa. Okey, jadi cikgu harap awak sentiasa bersedia dengan apa pun soalan yang keluar. So untuk soalan 1 ni senanglah. Soalan 1 ni dia kata bundakan 763,540 betul kepada 3 angka bererti. Jadi kita nak kira 3 angka bererti tu daripada mana? Daripada depan lah. Daripada 7, 6, 3. So 3 angka bererti maksudnya yang ni. Okey, kita tengok yang kat belakang dia 5. So kita tambah dia. Yang lain tu, yang ni akan tambah 1. Okey, tambah 1 dan yang lain tu akan jadi kosong. Jangan buang yang kat belakang ni. Kalau awak buang dia akan jadi 7640. Ada orang dia keliru macam tu Awak kena jadikan nilai dia samalah macam ni 700,000 kan, start 700,000. So jawapan dia mesti 700,000 lah, tak boleh kurang. Okey, so jawapan dia D lah. Okey, seterusnya soalan 2. Soalan 2 ni bagi cikgu macam bonus. Awak tak perlu nak pergi ke depan ke belakang. Itu yang biasalah kalau tak boleh guna kalkulator. Tapi kalau boleh tekan kalkulator, tekan je kalkulator, tukarkan dia punya dalam bentuk piawai itu ataupun standard form, terus dapat jawapan. So jawapan dia adalah 4.83 darab 10 kuasa 4. Okay? Alright. So terus pada soalan nombor 3. Ini pun soalan direct je ni. Mungkin kali ni set soalan yang cikgu bagi dia tak susah sangat lah. Yang cikgu dapat ni. Hai Hema, macam lama je cikgu tak nampak Hema ni. Sihat ke? Oh, laju je dapat jawapan Okey, sekejap kita tunggu kawan-kawan dulu yang lain. Okey, soalan nombor 3 ni soalannya direct di mana Cik Siti ialah seorang pemegang polisi insurans motor yang mempunyai
deductible sebanyak 200. Okey, yang ni deductible awak kena tahulah apa maksud dia sebanyak RM200 dia telah terlibat dalam satu kemalangan jalan raya dan mengalami kerugian sebanyak RM680. Jadi tentukan amount pampasan yang diterima oleh syarikat olehnya daripada syarikat insurans tu. Maksudnya berapakah pampasan yang dia akan dapat. So bila dia dapat deductible 200 ni 680 tolakkan dengan 200. So jawapan dia B. Okey, boleh siapa yang dia mungkin dia kurang faham ataupun dia terlupa apa itu deductible, so cikgu harap awak boleh cek balik dekat dalam buku teks apa yang dimaksudkan dengan deductible sebab kalau keluar soalan macam ni dia sebenarnya soalan bonus, sangat mudah. Alright, okay, next soalan nombor 4. Laju ni Mata dengan Zintung dapat jawapan ni. Yang lain macam mana? Janganlah tunjuk dulu jawapan ni Mata. Kawan awak sedang cari tu. Yang lain macam mana? Boleh dapat tak? Boleh faham tak tu jalan kerja yang ni Mata tunjuk tu? Okey, jadi untuk soalan ini, okey, dia kata satu set data mengandungi 11 nombor, okey. Ada 11 nombor dekat sini. Kemudian dia kata apabila nombor tersebut, apabila nombor 10, okey, nombor 10 ditambah kepada set data tersebut, min baharu adalah 6.3. Jadi dia suruh cari min asal bagi data itu. Jadi apa yang awak kena buat, okey, katakan X ni, okey, X adalah jumlah set data tambahkan dengan 10. Okey, kemudian awak bahagikan dengan 12 lah sebab tadi dia kata set data itu ada 11. Dia akan dapat min dia 6.3. Okey. Lepas tu bila awak selesaikan nilai X ini, okey, awak akan dapat 8. So X awak dapat 65.6. Okey, 65.6. Ni awak selesaikanlah yang atas tu Okey, kemudian 65.6 tu awak bahagikan dengan okey, 65.6 tu bahagi dengan 11. Okey, so awak akan dapat nilai dia adalah 5.96. Okey, boleh tak? Ada yang masih kurang jelas? Okey tak? Yang lain macam mana? Okey. So kalau boleh kita pergi pada soalan yang berikutnya. Okey, soalan ni pun simple. Direct je. Kita kecilkan sekejap. Okey, apa jawapan dia? Ni terus boleh dapat jawapan je ni, tengok. Okey. So semua dapat jawapan A, betul lah tu jawapan A dia direct je soalan ni. Cuma awak kena baca dan fahamkan sikit Okey, boleh dapat jawapan dia A. Dia nak nilai X berapa, Y berapa. So dia bergerak sebab yang bila soalan macam ni awak kena kenal pasti yang mana satu objek, yang mana satu image. Okey, barulah kita boleh tentukan dia punya translasi tu, nilai X dan Y dia. Okey, jangan tersilap mana objek, mana image. So jawapan dia A Okey, so next question soalan nombor 6. Kebarangkalian. Kita tengok set soalan ni tak adalah susah sangat Okey, good. Laju dapat jawapan. Dia nak yang gagal. Yang gagal daripada sasaran. Yang lain dapat tak? Jawapan dia C 25. Yang lain dapat tak? Ada yang tak dapat?
Jangan risau, jangan malu, tak dapat awak cakap je. Cikgu akan tunjuk jalan kerja. Okay, good Tiffany. Yang lain macam mana, dapat tak? Dia kadang bukan awak tak tahu, awak lupa. Okay, good, cheerleading. Okay, jadi bila datang kelas-kelas macam ni, sekurang-kurangnya kita akan recall balik apa yang awak dah belajar. Okay, jadi kalau yang dah dapat, okay, good. Untuk yang tak dapat mungkin dia lupa. Sekarang ni cerita dia, Samad dia menembak, buat latihan menembak dan penembakan dia yang kena 4/9. 4 daripada penembakan tu, 4 tu dapat kena sasaran. Jadi yang tak kena sasaran adalah 5/9. Jadi dia kata berapa kalikah Samad gagal mengenai sasaran? Dia telah mencuba sebanyak 45 kali. Jadi 5/9 darabkan dengan 45. So awak akan dapat 25 lah. Okay, boleh Simple je question dia. Alright, ni pun simple. Ini sepatutnya buat 30 second dah siap ni. Kalau kelas awak ni lah. Okay, cepat. Apa jawapan dia? Oh, terus ni mata dapat D. Okay, cikgu tunggu yang lain. Mesti cuba buat supaya awak dapat. Okay. Sebab cikgu, kalau kelas A yang pelajar-pelajar memang A tu, cikgu tak risau sangat. Ini yang berada di tengah-tengah tu. Dia tengah-tengah tu ataupun yang di kategori yang kejap lulus, kejap fail. Dia kertas satu dia tak boleh nak kuasai sangat. Walaupun cikgu bagi soalan mudah macam ni kan, ni antara set-set soalan, kalau awak tengok soalan dia mudah tau. Tapi ada juga kan kawan awak yang dia tak boleh nak buat. Jadi itulah untuk yang boleh buat ni, sepatutnya awak boleh skor lah kalau keluar soalan macam ni. So jawapan dia D. Cikgu rasa cikgu tak perlu kot nak tunjukkan jalan kerja dia. Ada yang tak boleh buat, okey, katakan malu nak bagi tahu cikgu awak tak boleh buat sebab mungkin awak rasa grup yang ni grup yang laju kan. Okey, awak PM cikgu. Cikgu akan tunjuk satu-satu Jangan malu-malu. Sebab cikgu tak kenal semua awak. Jadi cikgu tak sure lah sama ada, mungkin ada yang dia tak boleh buat tapi dia malu nak cakap dengan cikgu kan, ataupun dia malu dengan kawan-kawan, awak PM je cikgu akan ajar So soalan nombor 7, cikgu tak nak tunjuk jalan kerja dia sebab bagi cikgu sepatutnya semua orang form 5 dia mesti kena tahu. Okay, so betul lah jawapan dia D. Semua orang dapat D dia kadang-kadang yang buat awak keliru yang ni. Ini boleh menyebabkan awak salah. Okay, positif, negatif. Hati-hati Okay, next. Yang ni mungkin ambil masa sikit. Okay, buat sekarang. Untuk jawab soalan ni perlu berhati-hati walaupun awak expert. Cikgu tunggu jawapan yang lain. Okay, cuba cuba sampai dapat. Yang lain macam mana? Boleh tak? Okay, jawapan dia memang A Okay, jadi untuk soalan ni, okay, ramai yang dah dapat A tu. Apa yang awak kena buat? Kena hati-hati. Yang pertama mesti hati-hati untuk jawab soalan ni Jadi apa yang kita kena buat? Awak kena kembangkan. Okay, so kembangkan yang ni dulu. 9 darab 4, 9M darab 4M. Awak dapat 36 M kuasa 2. M kuasa 2. Okay, lepas tu tolak 9 darab dengan negatif 3N. So you dapat 27 MN. Okay, dekat sini ni yang perlu berhati-hati Okay, so ni 5M tolak N. Bila kuasa 2 maksudnya dia ada 2 lah, 2 kali. 5M tolak N. Berhati-hati dekat sini Okay, jadi bila dah dekat sini, yang ni awak biar je dulu. Okay, awak biar je dulu, awak selesaikan yang ni. Okay, awak selesaikan yang ni macam biasa. Okay, lepas tu dah selesaikan dalam bracket ni, barulah awak buat satu persatu. Dan satu persatu tu awak akan dapat jawapan dia. Boleh? Cikgu tak tunjuk ni satu-satu yang ni. Cikgu nak awak cuba sendiri sampai dapat jawapan dia ni. Yang tak dapat lagi cikgu just tunjuk dia punya step.
Okey, awak kena usaha sampai awak boleh dapat. Cikgu tak nak awak terus tengok dia punya solution. Tapi kalau masih lagi tak dapat, awak boleh PM cikgu soalan ni. Soalan nombor 8. Okey, boleh? Boleh Yang lain? Yang belum dapat lagi? Dia dekat sini kalau awak tak dapat tu biasanya sebab cuai. Awak careless. Awak tersilap di mana-mana. Okey, kalau awak ikut step yang betul tak ada masalah. Memang awak akan terus dapat. Okey, tapi sekali kalau kita dah tersilap, sebenarnya kita banyak membuang masa sebab calculation dia agak panjang lah. Okey, boleh Cikgu teruskan? Ini memang soalan wajib kalau kertas satu ni lah antara soalan-soalan yang memang akan keluar. Okey? So next kita pergi soalan nombor 9. Masih lagi topik yang sama tapi yang ni dia suruh cari value. Setakat ni semua jawapan A. Okey, Hema dapat A. Okey, good So semua dah dapat A, maksudnya tak ada masalah untuk soalan ni. Awak selesaikan macam biasa, lepas tu masukkan nilai X sama dengan negatif 7. Okey, boleh Cikgu teruskan. Okey, next. Ini senang sangat ni tapi boleh menyebabkan confuse. Okey. Terus dia boleh jawab ni. Apa jawapan dia? Okey. Sebenarnya soalan ni dia simple tau, dia basic, dia terus je. Tapi kadang-kadang dalam peperiksaan dia boleh menyebabkan awak keliru. Jadi berhati-hati bila keluar soalan macam ni. Yang ni dia, sebab dia satu je. Dia boleh keluar yang panjang, nanti dia tambah lah lagi kuasa, lepas tu nanti bracket dekat luar ada lagi kan. Okey, jadi kat sini cikgu cuma nak tunjukkan, okey, kalau dia kuasa 2 ni dia tak ada masalah. Cuma bila dia punca kuasa 3 ni yang dia akan jadi yang jawapan dia C ni. Okey, jawapan dia memang C lah. Okey, dia akan jadi 2/3. Yang 2 ni memang kuasa, tak ada masalah. Yang punca kuasa ni akan jadi dekat bawah ni. Okey, boleh Memang dia soalan ni simple dan cikgu rasa tertarik juga. Okey, so cikgu harap tidak berlaku confused dekat situ. Mungkin ada orang dia boleh jawab macam yang A ke kan, yang B ke, ataupun mungkin ada jawab D. Alright, so next question. Soalan nombor berapa Okey, soalan nombor 11. Ini kalau awak perasan lah, soalan nombor 1 sampai setakat yang cikgu tunjuk tu semuanya mendengar rendah. Kan? Rasanya semua mendengar rendah. Kalau ada pun tadi yang soalan nombor berapa tu? Yang lain kebanyakan mendengar rendah. Okey, boleh terus jawab. Okey, good. Ramai yang dapat A. So jawapan dia A betul sebenarnya soalan dia bagi cikgu tak adalah susah mana, tapi biasa pelajar tak boleh jawab tu cikgu tak tahu kenapa. Okey, rasanya kalau budak kelas macam awak ni okey kot, tak ada masalah. Alright. So ada yang cikgu nak explain tak? So okey kot kan? Dapat jawapan 140. Okey, gunakan formula sudut pedalaman. Formula tu dia memang ada dekat dekat kertas peperiksaan dekat depan tu kertas peperiksaan awak memang akan ada formula. Okay, so since dah dapat A semua, tak payah tunjuk lah Okay, next. 18. Okay ni. Okay, sebenarnya tak susah pun. Okay. Alright, ramai yang dapat A. Yang lain macam mana? Okay, tak apa. Alright. Lupa, okay, tak apa. Okay, ini kita belajar masa tingkatan 4. Tingkatan 4 ni awak belajar ni Okay, tak ada masalah. Cuma awak bila keluar soalan macam ni, apa yang awak kena perhatikan dekat sini ni. Asas dia ni. Asas berapa soalan dia? Sekarang asasnya 6. Dan dia tanya apakah nilai tempat
Okey, nilai tempat bagi digit 4. Maksudnya nilai digit 4 ni berapa untuk asas ini. So, awak buat macam ni Ni 2, 1, 4, 3. Okey. Okey, 2, 1, 4, 3. Jadi, so memandangkan dia adalah asas 6, bermaksud, okey, yang ni, ini bersamaan 6 kuasa kosong. Ini 6 kuasa 1. Dah boleh nampak tak kat situ? Sini adalah 6 kuasa 2 dan ini adalah 6 kuasa 3. Okey, soalannya dia nak 4. Okey, 4 sahaja. Jadi, apa yang awak kena buat? Awak ambil nilai ni je lah. Okey, yang ni. So, 4 darab dengan 6 kuasa 1. So, maksudnya 4 darab 6 je lah. Dapat 24. Okey, kat sini suka cikgu nak ingatkan kalau 6 kuasa kosong ini bersamaan berapa? 6 kuasa kosong bersamaan berapa? 6 kuasa 1? 1. Bagusnya Mata. Apa saja yang kuasanya kosong akan bernilai 1. Yang ni jangan lupa. Yang ni mesti ingat sampai bila-bila. Okey, boleh. Yang terlupa tadi. Iting, siapa tadi? Vanessa, Rubini. Okey, boleh. Awak tengok sini dia punya asas berapa. Kalau asas dia 8, 8 lah. 8 kuasa kosong, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Okey, kalau 7, 7 lah. 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3. Okey, kena bermula daripada kosong. 6, kalau macam ni 6 kuasa kosong. So, apa saja kuasa kosong, nilai dia akan 1. Okey, ini kita belajar form 4. Okey, soalan 20. Okey, bagus soalan ni ramai yang cikgu nampak boleh jawab. Soalan ni dia kemahiran awak masa tingkatan menengah rendah lah. Lepas tu kita ada tambahan dengan bab tingkatan 5 ni yang kita baru belajar Okey, so sekarang ni kita tengok cos P 9/13. Okey, cos P ini kita punya cos, ini kita punya P. So cikgu selalu ingatkan kena hafal dia punya formula. Okey, saya tak hafal. Okey, ini cikgu punya kaedah nak ingatlah. Kalau awak ada formula awak sendiri tu tak ada masalah. Okey, kalau saya hafal, okey, tentu tak susah. Okey, tulis je siap-siap kat sini. Tentu tak susah. Okey, sebab kita akan guna nanti. Okey, so dia beri awak cos P. Cos P maksudnya sudut dekat sini. Cos S per H maksudnya sebelah. 9 sini 9, H kita adalah 13. Okey, lepas tu awak gunakan Pythagoras theorem. So awak akan dapat dekat sini. So yang ni tadi cikgu dah kira awak akan dapat berapa? 9.38, betul tak? Sini 9.38. Okey, ini awak gunakan kalkulator lah nak cari Betul Okey, kemudian dia bagi awak tangent Q. So tangent Q, kita tengok Q kita dekat atas ni. Okey. Kita tukar color supaya nampak jelas. Okey. Jadi tangent Q, kalau kita tengok formula tentang persebelah. Q kita kat sini, tentang kita kat sini lah. Tentang kita adalah 15. Okey. Dan sebelah kita adalah 17. Maksudnya daripada E sampai C ni 17. Okey, semua ni 17. So nak dapatkan EB ni 17 tolak dengan 9.38. Jadi awak akan dapat berapa jawapan dia? 7.62. Betul? Betul tak? Cikgu kira. Sekejap Okey, betul. Okey, so awak dapat 7.62. Okey, boleh. Yang tak dapat ni.
Boleh faham macam mana nak dapat yang tak dapat ni? Yang dah dapat, okey, tahniah. Okey, ini senang aja. Baca terus boleh jawab. Okey. Yang lain. Okey, ini sebab dia ada apa? Jawapan. Okey, dia ada jawapan A, B, C, D. Okey. Jadi sebenarnya soalan macam ni, dia kalau KBSM antara soalan wajib keluar dekat kertas 2. Okey, jadi kalau KSSM ni cikgu tak sure, tapi sebab topik macam selalu cikgu cakap, bila topik KBSM ada, KSSM ada, biasanya dia akan tak banyak beza jadi pattern dia tu lebih kurang sama. So macam ni dia boleh keluar dekat kertas 1, dia boleh keluar kertas 2. Okey, so senang je. Cikgu kalau ajar, ada kawan-kawan awak yang kadang dia tak faham pun. Dia baca dan dia tak boleh faham. So apa yang cikgu tunjuk dekat dia, okey, jika satu poligon mempunyai 8 sisi, maka itu ialah satu oktagon. Tetapi dekat sini poligon itu tidak mempunyai 8 sisi. So kita potong yang 8 sisi ni. So kita tinggal apa? Oktagon. Tapi dekat sini bukan kan ataupun tidak. Jadi yang tinggal ni lah sepatutnya dia akan partner dengan yang dekat sini. Jadi mungkin jawapan dia ni, mungkin jawapan dia ni. Yang ni C dengan D confirm salah. Okey, tetapi bila dekat sini tidak, maka dekat sini bukan. Okey, tapi kalau untuk macam awak ni, awak kena faham lah ayat dia. Okey, boleh ni kadang-kadang ada setengah tu ataupun kadang-kadang ayat tu awak tak faham. Apa benda sebab kadang-kadang ayat matematik ni dia perlu masa sikit nak faham kan. Jadi itulah antara kaedah yang agak mudah lah. Sekiranya awak macam tak faham ayat tu tapi ni rasanya tak ada masalah. Okey, so jawapan dia B. Question. Okey, 22. Cikgu besarkan sikit. Tengok dia boleh keluar dalam kertas 1. Kalau KBSM dia popular dekat kertas 2 soalan ni Kalau dekat KBS soalan kertas 2 dia boleh 2 markah tau. Soalan ini saja dia boleh bagi awak 2 markah. Mana markah dia? Dekat yang ni 1 markah, dekat sini 1 markah. Okey? Ni kalau keluar kertas 2 ni 2 markah ni. Kertas 1 markah lah. Okey, tak apa. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya punctuation lah sebab dia jawab laju. Punctuation macam mana awak kira? Macam mana awak dapat laju macam tu? Ada kawan-kawan tak dapat ni, ramai tak dapat. Awak 2 orang je. Punctuation? Okay. Letak N dalam itu session macam macam A saya letak N sama dengan 1, 2, 3 so saya 1 kuasa 2 tambah 1. Kalau dapat 1 mungkin betul, lepas tu 2 kuasa 2 tambah 1 dia dapat apa? Okey. Dia dapat 5 so A tak betul macam itulah. Maksudnya you buat one by one lah. You buat A dulu, lepas tu you buat B, lepas tu buat C macam tu? Ya. Okey, betul lah. Sama lah ni, Mata tak payah tanya. Cikgu tahu memang dia tahu buat. Ni sebab punctuation tiba-tiba dia laju kan. Sedangkan kawan lain lupa. Okey, good. Thank you punctuation. Explanation awak tu, betul lah. Dia macam ni tu cikgu kata soalan ni dia kalau KBSM favourite memang dia selalu keluar dalam peperiksaan dan markah dia 2. So kalau awak lupa tak tahu buat memang rugilah. Kalau dia keluar kertas 1 ni dia 1 markah je. Okey, jadi kita tengok macam ni. Okey. Sekarang sebenarnya dia soalan ni jawapan-jawapan ni dah membantu awak tau. Sebab N dia ada 2. Sama ada N itu dia bermula daripada 0, 1, 2. Okey. Lepas tu dot. Ataupun dia bermula daripada N sama dengan 1, 2, 3 dot. Sekarang kita tengok jawapan kita ni semua daripada dia bermula daripada 1, 2, 3. Okey, maksudnya N itu start daripada 1. So mudah kerja kita. Kenapa cikgu kata mudah kerja kita? Kita terus masukkan nilai 1 je. Tak payah nak calculate kosong. Maksudnya tak payah ganti dengan nilai kosong. Jadi dia buat satu persatu. Jadi awak masukkan 1. Okey, dalam ni so dia akan jadi 1 kuasa 2
tambah dengan 1. Okey, dekat sini jawapan dia berapa? Jawapan dia dapat 2. Automatik dah memang salah. Okey, yang ni A salah. Sebab yang ni yang pertama adalah 1. Okey, kemudian buat pula yang kedua. Okey, masukkan 1. 2 darab 1, tolak 1 dapat 1. Okey, mungkin betul. Okey, mungkin betul B. Masuk pula N sebagai 2. Okey, jadi masukkan N sebagai 2, 2 darab 2. Okey, tolak dengan 1, awak dapat 5. Okey, nilai yang kedua awak dapat 5. Sedangkan sini nilai yang kedua adalah 10. Okey, B salah. So kita try pula yang sini. So bila awak cuba 1, 2 dan 3 awak dapat nilai yang betul. Maksudnya jawapan dia C lah. Okey, boleh. Ada soalan? Okey, sebab kalau dalam kalau dalam kertas 2, dia akan suruh, dia akan bagi soalan macam ni, ada urutan dia lah. Dan ini satu markah, ini satu markah, ini satu lagi markah. Tulis ni pun kena betul 1, 2, 3, koma, lepas tu ada titik, dot. Jangan salah sebab dia terlalu mudah. Jadi dia punya penulisan tu mesti kena betul. Okey, boleh. Yang lupa-lupa ni. Okey Okey, last question. Sebelum kita habis. Soalan nombor 39. Ini minggu lepas tak sempat buat ni. Terus buat. Ni Mata ni 4.5-nya dia mari-mari. Mari-mari pergi mana ni Mata? Mana jawapan? Dah dapat jawapan belum? Jawapan awak. Tadi saya dah tulis lah cikgu. Ya ke? Oh, okey. Alright. Mari-mari. Okey, patutlah. Okey, good. Patutlah dia tak sabar nak habis kelas. Okey, betul jawapan dia. Alright. Sorry. Cikgu perasan juga. Sebab cikgu tadi ada tengok Telegram. Lepas tu cikgu tengok, oh ni agaknya soalan tadi kot. Okey, tak apa. Okey, so jawapan kita A. Macam mana nak dapat A? Okey, yang ni dia sebenarnya calculation lah. Awak kena calculate lebih sikit. Okey, so soalan-soalan macam ni kadang-kadang dia saja je nak bagi awak kira lebih sikit. Sebab soalan dekat atas kalau awak perasan tadi banyak yang kita tak payah kira kan. Kita baca je, kita boleh jawab. Jadi mungkin ada beberapa soalan yang macam ni. Dia nak macam menyusahkan awak sikit supaya masa yang kita ada 1.5 jam tu balance lah. Okey, sebab tu bila dapat soalan yang mudah jangan buang masa terus je jawab. Okey, jadi untuk soalan ni apa yang awak kena buat? Okey, awak kena cari dia punya titik tengah lah. Okey, cari titik tengah. So dekat sini kita ada sempadan bawah, dekat sini kita ada sempadan atas. Jadi nak dapatkan titik tengah awak kenalah cari dia punya selang kelas. So untuk yang ni selang kelas dia adalah antara 11 hingga 15. Okey, 11 hingga 15. Yang berikutnya adalah 16 hingga 20. Okey, 16 hingga 20. Lepas tu yang sebelah dia pula 21 hingga 25 dan seterusnya. Lepas tu dekat sini awak dapatkan dia punya titik tengah. 11 tambah dengan 15, awak bahagi dengan 2, awak dapat dia punya titik tengah. Lepas tu darab dengan kekerapan. Okey, darab kekerapan semua sekali bahagi dengan jumlah. Okey, jumlahnya adalah 30 orang peserta. Then you akan dapat jawapan dia A. Okey, boleh? So cikgu harap sehingga kita dah buat yang ni, ini sebenarnya dengan minggu lepas dah habis satu set lah. Tapi cikgu tebuk-tebuk lah, ada beberapa soalan yang cikgu rasa macam mungkin dia agak confused, tu cikgu tak suruh awak buat lah. Jadi cikgu harap apa yang kita dapat 2 minggu ni sekurang-kurangnya tak dapat banyak, dapat sikit pun okey. Okay, so thank you so much. Okay, bye semua.